pada kita kehendak dalil. Adapun dalil tafsili, apa dia dalil tafsili ni? Kita tengok tu apa nombor satu dia tulis di atas. Qauluhu dalil tafsili, ketahui olehmu ya ayyuhat talib, wahai orang yang menuntut ilmu, bahawasanya mengetahui dalil tafsili ini, dalil tafsil ini wajib atas ahli tiap-tiap futur atas jalan fardu kifayah. Makna dia wajib atas satu kampung ataupun satu daerah kena ada seorang yang mengetahuikan dalil tafsili. Macam kita ni satu daerah lah. Tu daerah makna dia Tok Qadi lah yang tanggung atas kita ni. Wajib tahu. Kalau dalam satu daerah tak ada seorang yang mengetahui dalil tafsili, berdosa ke semua. Musafatul qasar, dalam lingkungan yang dibolehkan qasar 60 batu. Dalam lingkungan musafatul qasar, dalam lingkungan yang boleh kita qasar ni, kena ada seorang. Wajib fardu kifayah, kena ada seorang. Kita tak kalut lah, berlambak dah. Lepas dah berlaku ni dalil tafsili ni. Lepas dah kita tak tanggung dah. Sebab apa? Kita ada Tok Qadi, kita ada pondok, majoriti daripada ahli pondok mereka berpegang dengan dalil tafsili. Makna dia mereka dah tolong kita lepas dah daripada kefarduan sebagai kifayah atas kita ni, dah lepas dah. Nak tambah untung sekali 5 dibuka pula pondok kan. Pondok. Maka tok guru yang ada tu mereka tanggung fardu kifayah kita. Sebab tu kita kena terima kasih dengan guru-guru yang ada. Kita kena terima kasih. Antara kaedah kita berterima kasih kepada guru-guru yang di sekitar kita ni, kita sentiasa bantu. Bantu kaedah pada mana menaikkan pondok dan sebagainya. Tolonglah serba sikit pondok-pondok ni bagi naik. Sebab depa duk tolong kita ni, depa tanggung fardu kifayah kita. Kalau depa tak ada, berdosa ke semua. Kita kerti dalil tafsili. Kita tak kerti. Mai seorang yang iktirad tentang tauhid kita, habis. Nganga. Dah tinggal gigi sebatang, habis tak ada apa. Nak jawab apa pun tak kerti lah. Tapi depa tolong. Depa tanggung. Kita tak ada dah. Kita lepas dah. Alhamdulillah. Tapi kita kena ngaji juga. Pasal apa? Pasal setiap yang hidup pasti mati. Dalam celah-celah duk kata tak ada apa, tok guru kat mati habis. Tengok almarhum hari ni wafat lagi. Antara yang ni Musnid Asia Tenggara. Syekh Usni Ginting. Saya pernahlah ambil ijazah serban dengan dia. Ijazah serban Syekh Yasin Fadhani ambil daripada Usni Ginting. 2 kali lah ambil dengan dia. Dan jugalah dan pi jugalah duduk dalam majlis ilmu Syekh Usni Ginting. Majlis ilmu dia 2-3 kali juga dia duduk mai kawasan kita. Dia sakit, sebenarnya sakit lama dah. Sakit dan dia dalam sebelum raya itu dia jatuh. Sebelum raya dia jatuh. Duduk terlentak lama juga dah, sakit. Muda lagi. Syekh Usni Ginting ni muda lagi. Berasan dalam lingkungan 40-an. Muda lagi. Alim, masya-Allah. Dan dia pesan minta kalau boleh kita ni ada dari kalangan raja-raja kita ni, dari kalangan raja-raja, jadikan himpunan hadis-hadis Nabi untuk rakyat. Hadis yang raja untuk rakyat. Raja yang buat. Sebab apa? Rakyat ni bila raja bagi, pakai. Kita dari dulu orang Melayu, satu standard orang Melayu, negara yang beraja dia taat perintah raja. Jadi raja bagi. Sebab tu kita tengok Bunyatul Musalli, sedap kitab dia jadi kitab apa? Jadi kitab yang barakah, kitab yang karamah.
Kerana apa? Kerana kitab ini disuruh oleh Sultan Terengganu, suruh Syekh Dek Fatani tulis karang. Sebab tu di dalam kitab Muniatul Musalli tu, di depan dia bab semayang, kemudiannya bab pemerintah, dan kemudiannya masbuk muafiq. Bagus mengaji Muniatul Musalli. Nah, boleh beramai semayang kita macam Muniatul Musalli ni, insya-Allah. Nah, insya-Allah. Baik. Jadi kita ni kata musannif, dan ada pun dalil tafsili itu, maka iaitu apa dia dalil tafsili ni? Yang kena ada seorang yang tahu di dalam satu qaryah, dalam satu kampung, dalam satu daerah, kena ada seorang, mesti kena ada tahu dalil tafsili ni. Apa dia? Iaitulah dalil yang kuasa, dalil yang dikuasakan. Makna dia yang kita jadi berkemampuan atas menetapkan dia dalil. Nak tetapkan dalil, pegang dalil ni, nak bagi kejap kemas ni, orang yang ada yang ni boleh menetapkan dalil. Kalau kita ni ke nak tetap tak boleh dah lah. Apa dalil ada Tuhan baharu alam ini? Macam mana kata baharu alam ni? Faham lah, nak abang tak erti. Tu kita tak boleh nak tetapkan. Nak cerita nak kejap tak boleh. Faham tak? Faham. Nak cerita tak erti. Dalil ijmal lah kita ni. Nah, dah padan dah lah tu. Tapi orang ni dah, dia boleh cerita baharu alam ini dengan sebab apa baharu, sebab alam ni terima berubah, dulu tak ada, kemudian dia cerita sampai membawakan, menampakkan sungguh wujud Tuhan, sungguh ada Tuhan. Ni dalil. Dalil ni orang ni boleh menetapkan dan boleh menghuraikan segala syubhah, segala kesamaran. Dia boleh bagi huraian-huraian yang boleh mencerahkan orang yang tak tahu. Ada yang syubhah, pendapat-pendapat ataupun kesamaran-kesamaran, dia dapat menghuraikan sampai orang boleh faham. Ini dalil tafsili. Dalil tafsili. Dan segala syubhah ni yang didatangkan atasnya, dalil syubhah orang ramai atas dalil ni. Hang cerita lagu mana ni yang kata ada Tuhan ni? Orang yang kalau tak percaya ada Tuhan, dia tanya macam-macam syubhah, dia macam-macam dia tanya. Macam Ad-Dahari, kisah Ad-Dahari dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Guru dia dalam Baghdad tu habis dah Ad-Dahari hentam, habis kalah di dalam perdebatan tentang kewujudan Tuhan. Kalah habis dah. Yang tinggal lagi guru bagi Imam Abu Hanifah. Hamad. Imam Hamad, Syekh Hamad. Tinggal dia aja. Jadi raja panggil dia. Raja panggil dia. Kalau kalah ni dia kena bunuh lah. Sebab apa? Negara Baghdad akan jatuh kepada Ad-Dahri kalau kalah. Masa tu Imam Abu Hanifah baru 9 tahun. Muda, kata ulama 9 tahun. Setengah kata 14. Muda lagi, masih muda remaja. Masih muda remaja. Berdebat mereka di Baghdad. Kalah Ad-Dahri. Kisah dia masyhur. Kalah Ad-Dahri. Muda ya dia. Soalan 4 soalan dia tewaskan macam tu je. Makna dia orang yang mengetahui dalil-dalil tafsili ni, dia dapat menghuraikan segala syubhah yang didatang atasnya. Jadi kita ni orang awam. Dah memada, dah sah dah atas kita dengan memada dalil ijmal. Jadi dalil ijmal pun kita mengaji bagi nampak, bagi faham, sekurang-kurangnya boleh kita merasa nikmat bila ada dalil tafsili. Rasa nikmat. Selalu duk makan ikan temenung, nak rasa juga ikan siakap, ikan apa ni, hak tengah-tengah laut tu, ikan tuna ke, rasa isi dia lagu mana kan, nak rasa juga. Jadi bila ada dapat rasa, kalau tak ada tengok saja. Orang cerita sedap tak ada. Jadi kita sekurang-kurangnya kita mengaji juga. Baik, kita mengaji ni, yang kalau mengaji dengan dalil tafsili ni fardu kifayah.
fardu kifayah. Tapi dalil ijmal fardu ain, kita kena mengaji bagi ada. Maka hendaklah kami yakni musannif pengarang kitab kita ni, hendaklah kami nyatakan segala aqaid. Bila dah habis dah musannif dah cerita dah kepada kita, perkara-perkara daripada agama dan perkara-perkara yang dituntut atas kita mengenai akan Allah Ta'ala. Dituntut kita kenal Allah Ta'ala daripada hukum akal dan sebagainya, yang mewajibkan kita kena ada dalil dan sebagainya. Maka sampai kat sini musannif kata hendaklah kami nyatakan, kami yakni musannif nyatakan bagi tiap-tiap orang mukallaf ni lah. Nak nyata kat siapa? Nyata bagi kita sekalian tiap-tiap orang mukallaf ini akan segala aqaid. Nak nyatakan segala aqaid. Apa dia aqaid? Itu segala simpulan-simpulan ataupun tambatan-tambatan. Aqaid ni simpulan ataupun tambatan-tambatan i'tiqad yang dibangsakan kepada iman. Kita sebut dengan aqaidul iman, simpulan-simpulan iman, tambatan-tambatan iman. Kata musannif nak nyatakan segala aqaid, iaitu segala simpulan-simpulan yang i'tiqad kita ni, atau i'tiqad kita ni yang wajib pada syarak. I'tiqad atas kita ni yang wajib pada syarak. Bila sebut wajib pada syarak, makna dia wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf ni siapa dia? Yang aqil lagi baligh. Maka syarak menghukumkan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kalau bagi Imam Asy'ari, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dan mereka yang mengikutnya, ikut Imam Sya'ari ni, sama ada ilmu aqaid ataupun ilmu furu', faqhiyah ni, dengan syarat ada akal. Ini bagi mazhab kita Abu Hasan Sya'ari. Ada akal, kita tiap-tiap mukallaf ni yang ada akal, maka wajib bagi kita pada syarak mengetahuikan. Kesalahan pula bagi Imam Maturidi, tak sama dengan Imam Maturidi. Bagi Imam Maturidi dan sekalian yang mengikut dia ni, dia kata apa? Salah kat mana? Kata mereka ni wajib pada hukum syarak, pada ilmu furu', ilmu fiqh, dan pada hukum akal, pada ilmu aqaid. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bila kita mukallaf ni, tak kira ada akal tak ada akal ke, wajib. Wajib. Wajib pada hukum syarak, pada ilmu kenal, yakni kita kenal pada ilmu furu', kenal pada ilmu furu', dan pada hukum akal, pada hukum akal, pada ilmu aqaid, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mu'tazilah pula dia tak kira. Mu'tazilah ni dia kata wajib pada hukum akal. Wajib syarak pada hukum akal, sama ada ilmu aqaid ataupun ilmu furu', dia tak kira, semua jadi wajib. Syarak datang atas jalan mengkuatkan akal juga. Itu kata musannif, belajar dan mengaji daripada guru-guru yang pandai-pandai. Jadi kita kena belajar, kita kena mengaji. Pasal apa? Sebelah mana pun, sama ada Abu Hasan Sya'ari, sama ada Abu Mansur Maturidi, ataupun pendapat Mu'tazilah, tetap juga atas kita ni jadi hukum wajib. Jadi wajib kita mengenal Allah, wajib kita mengetahuikan Allah. Selama mana kita ada akal, maka nak kenal tak dapat tidak, mesti kita kena mengaji. Nak kena mengaji. Nak kenal tak dapat tidak, mesti kita kena mengaji. Jadi kata musannif, kami nyatakan segala aqaid yang wajib pada syarak, yakni wajib pada hukum syarak ni, mengetahuikan dia apa? Mengetahuikan dia
Nah, wajib pada hukum syarak mengetahuikan dia segala aqaid itu. Nah, wajib kita ketahui segala aqaid itu oleh tiap-tiap mukallaf. Wajib kita mengetahuikan dia tiap-tiap hukum aqaid itu, hukum akal itu. Nah, daripada segala perkara yang wajib kita tahu daripada segala perkara yang wajib, dan wajib kita tahu yang mustahil, dan wajib kita tahu yang harus. Nah, syarak mewajibkan atas kita tiap-tiap mukallaf mengetahuikan segala perkara yang wajib pada akal, wajib kita ketahui. Syarak mewajibkan atas kita mengetahui segala perkara yang mustahil pada akal, dan wajib juga atas syarak atas tiap-tiap mukallaf ini mengetahuikan segala perkara yang harus pada akal. Harus. Nah, wajib, mustahil, harus ni wajib kita ketahui. Yang wajib, mustahil, harus ni ialah perkara pada hak Allah Ta'ala dan hak segala Rasulnya, Rasul Allah Ta'ala. Jadi musannif kata, wajib aku nyatakan segala perkara yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf ni akan perkara yang wajib pada Allah Ta'ala dan Rasul, perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala dan Rasul, dan perkara yang harus bagi Allah dan Rasul. Jadi musannif cerita menyatakan kepada kita perkara yang wajib kita ketahui ni daripada tiga perkara ni, iaitu wajib, mustahil dan harus. Nak tahu apa yang wajib, nak tahu apa yang mustahil. Nah, kalau tak mengaji macam mana kita boleh tahu? Kalau kita tak tahu yang ni macam mana kita boleh kenal? Tu yang kata wajib mengetahui. Fa'lam, Allah Ta'ala menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, wajib atas kita ni mengetahuikan. Nah, mengetahuikan sungguh-sungguh, tahu sungguh-sungguh. Bukan sekadar tahu semata-mata, dengan makna tahu serta i'tiqad dalam hati kita bahawa tentu sungguh kita i'tiqadlah hati kita ni tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nak tahu macam mana? Nak tahu kena belajar. Tak belajar tak tahu. Dan kita tak akan dapat tahu kalau kita dengan duduk saja-saja tunggu duduk menengung, lepas tu nak bagi mai tahu ilmu, tak tahu. Nah, memang Allah Ta'ala suruh kita tengok alam, tengok langit, tengok bumi, tengok pokok, tengok semua. Apa yang kita tahu? Apa yang kita nampak? Mesti kena ada guru yang mengajarkan kita sampai kita nampak. Mesti kena ada guru. Kalau tak ada guru, mesti kita tak akan dapat. Sebab apa? Sebab kita ni bangsa lekeh, bangsa lemah. Bangsa ilmu kita ni kena usaha. Nak ilmu kita kena usaha. Usaha baru kita dapat. Sebab tu dulu-dulu duk guna slogan. Lah ni slogan tak main dah. Nah, usaha tangga kejayaan. Nah, lah tak ada. Nah, tu yang kurang usaha. Pasal apa? Duk saja dapat, duk saja dapat. No, duk saja dapat lah. Dulu kena usaha. Nak dapat satu-satu kena usaha. Orang dulu-dulu nak jadi alim kena pergi cari ilmu. Tidak. Orang lah nak jadi alim duk tunggu lah ilmu mai. Tu pun tak mau mengaji. Nah, ilmu mai duduk depan hidung dah, tu pun tak mau mengaji. Lepas tu bila sembang cerita kat orang, ni saya jahil loh. Duk habaq apa kata jahil, ilmu duk ada depan hidung, kita tak cari. Kita mai cari. Nah, sebab tu kata dia jadi fardu ain atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, dengan makna wajib dia belajar sehingga dia mengetahui. Wajib belajar. Sebab dengan belajar tu menjadi tangga pengetahuan, dia wajib belajar. Belajar sehingga dia tahu akan perkara yang wajib. Perkara yang wajib dia tahu. Nah, jadi dia segala aqaid yang dia nak kena i'tiqadkan, dia nak kena mengaku dalam hati, dia kena tahu perkara yang wajib.
Bila dia tahu perkara yang wajib, maka dia mesti i'tikadkan dengan mesti sungguh perkara yang wajib. Jadi yang ni yang kita kena mengaji. Mengaji untuk kenal yang wajib, sebab nak i'tikad dengan sungguhnya perkara yang wajib. Kalau tak kenal perkara yang wajib, macam mana kita nak kata sungguh? Perkara yang wajib pada hak Allah Ta'ala umpamanya wujud Allah Ta'ala. Wujud artinya ada. Kalau kita tak kenal ada, macam mana kita nak kata sungguh Allah Ta'ala ada? Mesti kena mengaji sampai kenal. Mesti kena cari sampai tahu. Bila kita kenal, kita tahu, maka kita i'tikadkan dalam hati, kita tambatkan dalam hati, kita simpuikan dalam hati kita ni dengan satu pegangan, dengan satu pengakuan yang kejak, yang mantap, yang kita duk sebut nama akidah, i'tikad ni hak ni. Apa dia yang kita nak mengaku? Mesti sungguh segala yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Dan kita juga disuruh wajib kita mengetahui segala yang mustahil atas Allah dan Rasul. Kenapa nak tahu yang mustahil? Yang wajib, ya mesti sungguh ada di Allah Ta'ala, mesti sungguh di Allah Ta'ala. Sungguh dan ada. Hak wajib ni sungguh dan ada. Hak mustahil mesti tak ada. Jadi mesti tak ada di Allah Ta'ala. Pasal apa kita nak ambil tahu? Pasal apa nak ambil tahu? Sebab tahqiq ketahuan kita ni, sungguh kita tahu perkara yang wajib bila kita kenal yang mustahil. Betul tak? Betul ya? Kita tengok. Baik, kita nak bagi contoh. Kena mengaji sampai kenal. Contoh kita kata. Kita tengok tiang ni, siapa berani angkat tangan kata tiang ni lurus? Siapa berani kata tiang ni lurus? Macam mana Cikgu Din? Cikgu Din berani kata? Pasal apa Cikgu Din berani kata dia lurus? Pasal tak bengkok. Dia tak bengkok berani kata lurus. Kenal tak bengkok? Bengkok pun kena kenal, lurus pun kena kenal. Bila kenal lurus, kenal bengkok, kita berani pegang sungguh-sungguh, mesti dia lurus. Sebab kita kenal duduk. Tiba-tiba orang tu kenal lurus, tak kenal bengkok, agak-agak dia berani kata tak? Dia berani cari tak? Hampir cari kayu api yang lurus, aku tak mau yang bengkok. Bengkok tak kenal. Dia akan bawa balik kayu api semua sama. Tengok bengkang bengkok semua ada. Hak lurus tak ada. Pasal apa? Pasal tak kenal bengkok. Tapi bila dia kenal bengkok, dia tak akan ambil yang bengkok. Kenapa? Yang dikehendaki itu adalah yang lurus. Maka setiap yang lurus mesti tidak bengkok. Jadi Allah Ta'ala mesti sungguh segala perkara yang wajib, mesti tidak segala perkara yang mustahil. Jadi kita nak mengaku yang mana? Wajib mengaku dalam hati dengan perkara yang wajib, kita mengaku dengan wujub, mesti sungguh perkara yang wajib. Dan mengaji perkara yang mustahil, wajib juga kita mengaku di dalam hati dengan mesti tidak, iaitu istihalah. Makna dia mesti tidak segala yang mustahil tu ialah sungguh perkara yang wajib. Faham tak? Kita kata mesti tidak segala perkara yang mustahil itu ialah mesti sungguh perkara yang wajib. Itu makna dia. Jadi yang nak diiktikadkan ialah wujub dan istihalah. Hak ni wajib kita i'tikad. Wajib mustahil. Yang wajib tu bila kita i'tikad dia mesti sungguh. Yang mustahil kita tak boleh i'tikad ada di Allah Ta'ala. Dia benda tak ada di Allah Ta'ala. Mustahil atas Allah Ta'ala, segala perkara yang mustahil ni tak ada. Macam mana kita nak i'tikad yang mustahil atas Allah Ta'ala? Tak boleh. Habis tu kita nak i'tikad apa? Mesti tidak segala yang mustahil. I'tikad dengan mesti tidak, istihalah. Sebab tu kena kenal ke semua kena kenal. Yang wajib kena kenal, yang mustahil kena kenal. Baik. Jadi yang wajib ni ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu,
barang yang tak dapat ditasawurkan oleh akal akan tiada je. Akal nak kata tak ada, tak boleh. Pasal apa? Sungguh ada. Nah, sungguh ada. Jadi akal akan menghukumkan dengan satu hukuman, mesti sungguh segala perkara yang wajib. Mustahil pula ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Tak dapat ditasawurkan oleh akal akan sungguh ataupun akan adanya. Akal nak kata ada tak boleh. Pasal apa? Memang tak ada. Sungguh tak ada. Bila akal dapati dia tak ada segala yang mustahil, maka akal akan menghukumkan dengan mesti tidak segala yang mustahil. Ini mengaji sifat 20. Nak bagi kenal yang sungguh dengan yang tak, yang ada dengan yang tiada. Kena kenal. Bila kenal yang sungguh, kita kan kenal juga yang tak. Bila hak sungguh, kita kata mesti sungguh. Bila kenal yang wajib, kita mesti kata yang wajib ni mesti sungguh. Bila kita kenal yang mustahil, maka kita akan mengiktikadkan yang mustahil ini mesti tidak. Mesti tak. Sebab tu kena mengaji juga yang mustahil. Patut-patut tak payah mengaji. Patut-patut tak payah mengaji sebab dia tak ada di Allah Ta'ala. Mustahil tak ada di Allah Ta'ala sama sekali. Perkara yang mustahil tak ada. Siapa-siapa i'tikad di Allah Ta'ala ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus, kufur. Sebab berhimpun dua yang berlawanan, berhimpun. Wajib pun ada, mustahil pun ada. Tak ada, salah. Tu salah. Dia tak boleh i'tikad lagu tu. Sebab tu kena mengaji bagi nampak. Bagi nampak. Jadi tok guru bagi nampak tu, kita kena cari guru hak yang betul-betul. Saya tolong cerita aja. Saya nak bagi nampak tak erti. Saya tolong cerita bagi kok nampak ilmu. Cari tok guru. Baik, kita kena mengaji. Dan yang harus pada hak Allah Taala, yang harus pada hak Allah Taala, ma yasihu fil aqli, barang yang sah diterima oleh akal. Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, barang yang sah diterima oleh akal akan adanya dan tiadanya. Akal boleh terima, ada pun boleh terima, tak ada pun boleh terima, iaitu segala mungkin, perkara yang mungkin. Jadi perkara yang mungkin ni di dalam takluk harus bagi Allah Ta'ala. Harus Allah Ta'ala nak bagi ada, harus Allah Ta'ala nak bagi tak ada. Akal kita boleh terima kedua-duanya. Maka i'tikad di dalam hati kita ni ialah mesti sungguh segala perkara yang wajib, mesti tidak segala perkara yang mustahil, dan sah diterima oleh akal kita akan sungguh dan daknya segala perkara yang harus. Tu i'tikad yang nak kena ada. Bila ada yang tu, barulah makna dia kita kenal mengetahui. Kalau tidak, dia tak sampai martabat mengetahui. Dia sampai martabat di lidah. Duk lepas tang lidah. Nak kena bagi kenal. Tu baru tahu sikit, bukan kenal lagi. Bukan sampai makrifah lagi. Kita ni tak sampai lagi. Baru ba'atikad. Baru lepas ba'atikad. Nu hak duk mengaji Qatrul Qaisyah apa semua, nu duk mengaji hak mengaji hak tasawuf nu, hak nu i'tikad dah sah dah. Dia kena sah i'tikad tu. Takut lagi ngaji tasawuf i'tikad tak sah, rosak, jadi sesat lagi teruk. Tasawuf ngaji tinggi-tinggi, i'tikad tak sah lagi. Bagi sah i'tikad Lepas ni insya-Allah masuklah duduk tang mana pun. Sebab apa? Sebab contoh, kita nak bagi contoh dari kalangan orang-orang ahli tasawuf ni, dia banyak zikir dan dia banyak berfikir. Dalam duk zikir, dalam duk fikir, zikir, rupa-rupanya syaitan masuk duk dalam, dia tak sedar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Duk tak sedar. Rupanya syaitan masuk duk dalam kacau dia. Kacau lagu mana? Mudah je. Syaitan bagi satu gambaran, datang satu cahaya terang, putih, terang sampai kita tak nampak apa. Sedap. Sedap. Tenggelam dalam cahaya Allah. Aku duduk dengan Allah. Habis. Sebab apa? Sebab tu semua arat, putih arat, cahaya arat, tu semua arat. Tuhan bukan arat.
Tuhan bukan jirim, bukan narak. Jadi kita mengaji yang ni nak tapih, nak tapih. Tapih takut kita jadi terlajak di dalam perkara yang hakikat. Ada yang ni insya-Allah ni malas mengaji. No, kira duk sembang buah pokok lah. Nah, habis mayang keluar pergi duk sembang. Orang duk baca kitab, kita ngengah duk sembang gonggang. Nah, rosak iman. Kita jaga iman, kita kena jaga, jangan bagi rosak iman. Nah, iman ni Nabi kata takkan seorang tu melakukan zina melainkan ketika dia berzina Allah Taala tarik iman dia. Cabut iman dia pada ketika dia berzina. Maksud dia apa? Ketika manusia buat maksiat, ketika tu Allah Taala cabut iman dia. Ketika manusia makan rasuah, ketika tu Allah Taala cabut iman dia. Jadi orang makan rasuah ni tak ada iman. Walaupun sembahyang. Salah orang kata. Tak salah, tapi dah kita bangsa suka marah. Kalau dia ada iman, dia tak makan rasuah. Kalau dia ada iman, dia tak zalim. Tak kala mana melakukan maksiat, ketika tu Allah Ta'ala cabutkan iman. Oh, iman ni bahaya ni, yang ni kita nak kena jaga. Nah, dia menzalimi rakyat, Allah Ta'ala cabut iman dia ketika tu. Oh, jadi betul lah orang yang buat zalim ni tak ada iman ketika tu. Orang yang makan rasuah ketika tu tak ada iman. Ketika dia buat tu, iman dia tercabut. Sebab tu segera bertaubat. Jangan tangguh. Lepas tu tak mau taubat, bila orang tegur marah. Taubat tak mau, tegur marah. Tu kata bodoh. Rugi dunia. Orang tegur ni baik. Orang tegur kita cukup baik. Nah, sebaik-baik orang yang jahat ialah orang yang bertaubat dan minta maaf dan minta ampun. Tu sebaik-baik orang jahat. Dia bertaubat, dia minta maaf, dia minta ampun. Dia mengaku kesalahan dia. Seburuk-buruk orang yang baik ialah orang yang tak boleh terima ketegur dia. No, seburuk-buruk dia, orang tegur dia, dia tak boleh terima. Lepas tu dia duk berasa dia betul. Orang lain tak betul. Ni buruk. Dia baik, bukan tak baik, tapi dia berasa dia betul. Tegur tak boleh. Ni rosak. Kita jangan jadi. Ni benda iman ni benda iman. Akidah kena jaga elok-elok. Nah, akidah kena jaga elok. Kadang-kadang cakap telajak-telajak sampai tak fikir akidah nak rosak ke tak. Sebab apa? Sebab ketika melakukan maksiat, ketika tu Allah Ta'ala tarik iman. Kalaulah mati ketika tu, Allah mati ketika tu, kita kan tahu mati bila. Kita tak tahu. Nah, ketika kita buat maksiat, Allah Ta'ala tarik. Ketika mana kita menerima rasuah, Allah Ta'ala tarik nyawa. Allahu Akbar. Wal'iyazubillah. Nah, sebab kita tak tahu ketika mana kita nak mati. Panjang mana umur kita, kita tak tahu. Hayat kita sampai kat mana, kita tak tahu. Nah, jadi kita mudah aja. Kita patah balik kepada jalan Islam. Patah balik. Mengaku kesilapan. Kita buat perkara yang terbaik untuk apa? Untuk ummah. Untuk ummah. Utamakan Islam. Utamakan Islam. Apabila Islam terbela, maka agama lain semua terbela. Apabila Islam dilaksana dengan betul, maka agama lain semua dengan betul. Nah, tapi bila Islam tak betul, agama lain pun akan jadi. Dan bila kita tak betul dengan agama, Allah Ta'ala akan ganti dengan hak yang lebih zalim daripada yang ada. Kita berat, baru kita tahu. Sebab tu iman kita kena jaga. Nah, iman kena jaga. Baik. Lagi kata musannif rahimahullahu ta'ala. Nah, wajib kita mengenal segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan hak segala Rasul alaihi musallatu wassalam, Rasulnya Rasulullah. Serta kami, yakni musannif, iringkan tiap-tiap satu akidah itu. Tiap-tiap satu daripada akidah, daripada yang wajib, mustahil, harus ni, tiap-tiap satu daripadanya diiringkan dengan dalilnya, dengan buktinya. Bukti. Nah, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan, yakni menyungguhkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Tiap-tiap dalil tu. Nah, tiap-tiap dalil yang bawa datang ni ialah dalil untuk menyabitkan, menyungguhkan, menetapkan akan sungguh perkara yang wajib. Dalil tu. Dan dalil yang dibawa datang itu ialah juga untuk menolak dan menafikan dengan tidak menyungguhkan
perkara yang mustahil pada hak Allah dan hak Rasul. Dalil tu. Nah, maka dalil ni pula ada dua jalan. Iaitu dalil didatangkan dengan dua jalan, iaitu dalil aqli dan dalil naqli. Nah, dalil yang difikirkan dengan akal, nah, iaitu dalil akal. Sebab tu kita, mazhab kita, selama mana berakal wajib kita mendatangkan dalil. Nah, selama mana berakal wajib ada dalil. Kalau tak ada dalil, maka i'tikad yang kita lakukan. Ramai orang i'tikad, percaya ada Tuhan, percaya. Sungguh. Macam mana orang boleh percaya kata ada Tuhan? Oh, nak kata tak ada Tuhan, kemudian semua orang kata ada Tuhan. Kuat, pegang kuat sungguh. Semua orang kata ada Tuhan. Siapa yang kata tak ada Tuhan? Dia kata komunis yang kata tak ada Tuhan. Oh, betul kat dia. Semua orang kata ada Tuhan. Tapi yang tu dinamakan i'tiqad muqallid. I'tiqad muqallid, tiru perkataan orang. Dia tak ada dalil. Bila tak ada dalil, dia tiru i'tiqad orang. Dia tiru pegangan orang. Nah, dia khilaf, dah cerita dah dulu. Bila i'tiqad muqallid, dia khilaf ulama. Ada ulama kata kufur, ada ulama kata mukmin tetapi asi. Tetap dosa besar juga. Nah, maka wajib mendatangkan dalil. Jadi kita orang awam, dalil yang kita kena bawa ialah dalil ijmal. Jadi datang dalil dengan dua, akal ataupun akal ni makna dia fikiran akal, suluh dengan fikiran akal, dan dengan dalil naqli, iaitu dalil yang dinakalkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ada dua jalan dalil ni. Nah, jadi atas kita ni bila amai dalil akal, selama ia mutabaqah selari sama dengan apa yang diiktikadkan oleh ahli sunnah wal jamaah, memada dah, walaupun tak dapat amai dalil naqli. Tak nak amai dalil Quran, tak ingat ayat Quran, tak boleh nak jumpa. Tapi dalil akal dia fikir selari dah, sama dah, betul dah dengan apa yang diiktikadkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Sah i'tikad. Sah i'tikad. Jadi sebab tu kata bila kita mengaji, dia akan menggunakan akal dan mencerdaskan akal. Banyak fikir, dia akan jadi banyak fikir. Kalau tidak kah duk sembang sampai kesut tak fikir apa. Sembang tak doa, kita sembang ni tak tahulah, orang lain tak tahulah kalau saya sembang ni tak doa dalam hati ni ada Tuhan. Kadang-kadang kita tak sedar kita macam Tuhan punya sembang. Kita ni punya sembang, kadang-kadang kita tak sedar kita macam Tuhan. Hak ni aku buat, hak ni aku buat, hak ni aku bagi jadi, hak ni aku bagi. Macam kita ni Tuhan, lupa kita ni. Jadi benda-benda ni semua kita nak buang. Nak buang mana? Bagi kita boleh nampak dalam pandangan mata hati kita, tiap-tiap suatu kita nampak la tataharraku zarratin illa biiznillah. Boleh nampak yang tu pun cukup dah. Tak bergerak walaupun satu zarrah, melainkan yang dengan izin Allah. Nampak yang tu pun jadi dah. Dengan dalil-dalil dia cukup dah. Jadi kena sampai kat tempat dia. Lepas tu bunyi gendang. Ni gendang perang apa? Gendang Isya bunyi berapa kali? Gendang Isya bunyi berapa kali? 4. Gendang Maghrib, mana ada orang luar mana kita tahu. Sekali dengan saya pun tak tahu gendang bunyi berapa kali. Gendang tu duk bunyi. Dia beza kan. Gendang Isya bunyi lain, gendang Maghrib bunyi lain, gendang subuh bunyi lain-lain. Saya pun tak tahu gendang bunyi berapa kali. Dulu tak ada lah tukang katok gendang di sini, tak ada lah. Tu tu. Saya tak tahu gendang. Kena mengaji lain bab gendang. Baiklah, kita kata itu dengan dalil dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan yang menafikan yang mustahil. Tangguh pada maka kami berkata wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan ila akhirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من المسلمين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى معرفتك وعلى مغفرتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. أمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.